Jadi ada setengah orang cari alasan tu, aku banyak sangat hutang, aku kena buat bisnes ini untuk aku keluar daripada dunia hutang. Alasan tersebut tak boleh dikongsi dengan orang lain kan? Kalau mereka jumpa alasan tersebut, saya cakap kamu ambil alasan tu, sebab tersebut tanpa kat dinding, InsyaAllah kamu boleh berjaya. Sebab nampak benda tu. Jangan disebabkan Cik Mazlan nampak puluh ratus-ratus ribu orang ni dapat, dia tak boleh pergi dah. Mengenal potensi diri itu, saya lebih berfokuskan kepada marketing lah. Okay. Kadang-kadang saya tengok salah satu kesilapan orang, bila dia check contoh, oh Cik Mazlan banyak guna internet, jadi mereka pun nak guna internet. Okay. Apabila nak gunakan internet, alright, sedangkan mereka internet pun tak pernah pegang, mouse pun tak pernah pegang, jadi kenapa mereka nak luangkan masa kepada satu cara yang mereka sendiri tak tahu? Okay. Ada juga orang datang, Cik Mazlan bolehlah buat bisnes, Cik Mazlan pandai cakap. Saya boleh tunjukkan orang yang buat bisnes ni dia bisu kan. Okay. Saya akan beritahu, ada kawan saya dia tak pandai cakap pun dia boleh buat bisnes ni. Bukan dia tak pandai cakap pun, dia memang tak boleh cakap. Okay. Jadi potensi yang saya suruh mereka cari ni, cari manakah cara marketing yang sesuai untuk mereka. Okay. Kalau mereka boleh bercakap, cakap. Kalau mereka tahu sedikit tentang internet, gunakan internet. Ini hanya media ataupun hanya alat yang boleh digunakan. Potensi manakah yang sesuai untuk kita untuk buat marketing? Pokok pangkal ni marketing je. Okey, marketing apa dia? Adalah sharing. Sharing je. Kalau kita tahu internet, kita boleh bercakap, kita tahu guna SMS, tapi kita tak nak share, tak guna juga kan. Okey. Yang saya suruh orang tengok, jangan buang masa kepada satu cara yang mereka tak kuasai. Cari potensi diri mana yang sesuai untuk mereka. Dan pokok bakal dia kena share. Tak kira lah nak guna offline ke online ke, apa secara sekalipun, dia punya objektif adalah sharing dalam bisnes ni. Itu saja. Apa yang saya buat peringkat awal, saya sponsor orang, biasanya saya bagi buku, suruh dia study dulu. Tetapi saya nasihatkan, apabila mereka telefon, tolong jawab. Tolong jawab dan bantu mereka. Kita jadi information center. Jangan pergi jumpa dia, tak mau. Habis duit, kalau pergi jauh lagi, duit minyak siapa nak bayar tuan-tuan? Duit tol siapa nak bayar? Okey. Jangan dapat komisen 200, habis 500. Tak kena tu. Buat bisnes dapat 5,000, habis 5,500. Tak kena juga. Biar dapat sikit, dapat 100, tapi habis top up pun RM60, ada bagi RM40. Itu bagi saya dah kira satu kejayaan. Kita dapat duit sampingan. Satu lagi, saya perasan kebanyakan orang yang berjaya dalam bisnes ni bukan orang yang terbesar. Biasanya yang ada kerja, yang ada income, dia boleh buat steady. Sebab income dalam Tuan Excel ini, dia tak naik terus. Ini bukan skim cepat kaya. Masuk hari ini, bulan depan dah boleh dapat RM10,000, tak ada. Dia sikit dia naik. Buku panduan ni saya wujudkan selepas memikirkan bagaimana kita nak duplikasi ilmu-ilmu yang ada dalam Tuan Excel ni. Sebab orang lain kalau dia nak bergerak, dia pun kena ada ilmu. Jadi apabila network saya dah berkembang makin ramai, dah tentu saya menghadapi masalah macam mana nak tegangkan pada orang. Jalan mudah dia adalah buatkan buku, suruh mereka baca. Okey. Kalau yang nak baca tu maksudnya mereka nak berusaha bersungguh-sungguh. Yang tak nak baca tu biasanya berhenti sekat jalan. Jadi mudah untuk saya menapis. Sasaran kita adalah orang yang pakai handphone. Dan kalau kita tanya siapa yang pakai handphone, boleh katakan semua orang lah. Kalau dia dah besar sikit, biasanya anak-anak kita pun darjah 2, darjah 3 pun dah ada handphone. Jadi dia daripada kecil sampai ke besar, hanya siapa yang berminat untuk buat duit dengan telefon ni, mereka adalah orang yang sepatutnya kita ajak. Okey. Jadi tak ada siapa-siapa nak target sasaran yang ini khas untuk student, yang ni sebab semua orang pakai handphone tu.
Jadi market kita terlalu luas. Tapi alhamdulillah dalam tone Excel ni dia fluctuate juga, tapi dia mengarah ke naik. Dia tak akan naik sepadan kan? Okey. Jadi kita dah biasa dengan terkejut. Terkejut sikit-sikit. Bukan terkejut banyak-banyak. Terkejut banyak-banyak tapi gila ni. Okey. Dia naik. Okey. Patutlah kalau dia naik 20% daripada 100, mungkin bulan depan 120 ataupun 100 setengah, logik kan? Tapi kalau komisen kita dah 100,000, mungkin bulan depan dah jadi 110,000. Naiknya 10,000. Besar lah, patutlah dia jadi besar. Ini dinamakan passive income. Dulu kita boleh cerita saja passive income, tapi kena kerja juga, kena jual juga. Tapi ini telah membuktikan perniagaan tone Excel ini telah mengeluarkan ramai orang yang benar-benar mendapat passive income, di mana mereka terpaksa tidak boleh kerja. Kalau tuan kata dia tak masuk akal, sebenarnya itu satu perkataan yang sering saya cakap lah, dia tak masuk akal. Okay. Cumanya saya dah memang nampak benda itu daripada peringkat awal tu. Okay. Sebabnya kalau kita lebih mengkaji, cuba kita contoh dia lah, macam orang kedua terkaya dalam dunia, nama dia Bill Gates tu. Okay. Dia mempunyai satu produk yang marketnya satu dunia. Satu dunia market dia. Semua orang pakai Windows. Okay. Orang nombor satu kaya dalam dunia, nama dia Carlos Slim Helú. Carlos Slim Helú dia berniaga sen-sen. Okay. Tetapi dia dimartabatkan orang paling kaya dalam dunia, dan marketnya hanya di Mexico. Orang yang bermarketkan Mexico dalam bidang telekomunikasi tidak boleh dikejar oleh orang yang berbidangkan software, tetapi bermarketkan satu dunia. Market dia satu dunia, dia tak boleh kejar dengan orang yang bermarketkan Mexico. Jadi saya memang nampak kan, bisnes sen-sen ini boleh menghasilkan orang yang terkaya dalam dunia. Tak mustahil kalau saya buat benda ini, pendapatan yang saya dapat ni, bagi saya dia masih kecil kan. Dan memang patut orang yang betul-betul mengusahakan perniagaan di bidang telekomunikasi ini, yang untung sen-sen ni, dia akan dapat sebahagian apa yang Carlos Slim Helú dapat. Okey. Tetapi jangan lupa tuan, apa cerita kalau tone Excel bermarketkan satu dunia? Okey. Jadi apa yang kita dapat, siapa-siapa yang usahakan, kita dah mula dengar. Dulu saya cerita dia tak masuk akal, tapi sekarang kalau saya cerita orang tu dapat ni, contoh macam Hang Kamar Salim 40,000, Rosen 40,000, Kak Jah setiap bulan hampir 200,000, dan dia memang telah masuk akal. Kalau kita tidak bersedia daripada sekarang, okey, apa akan jadi dengan orang-orang yang kita sayangi dan kita tinggal? Jadi tuan-tuan, kami datang beritahu satu peluang tone Excel, nak suruh tuan-tuan buat benda ni sungguh-sungguh, bukan untuk diri saya tuan-tuan. Tuan-tuan buat ke tuan-tuan tak buat, komisen saya masuk juga. Saya sebelum saya join tone Excel ni, saya dah study dulu. 8 tahun saya study tuan-tuan. Saya fikir kenapa orang gagal dalam perniagaan. Masuk bisnes tu, keluar bisnes ni, masuk bisnes tu, keluar bisnes ni, macam-macam. Lepas tu berniaga tu tak boleh jalan, lingkup, buat bisnes ni. Sepanjang tahun mereka menghabiskan masa mencuba. Dan setiap percubaan itu kadang-kadang meninggalkan beban yang berpanjangan. Buat bisnes, restoran lah katakan, tak menjadi. Dah buat loan bank. Orang datang jumpa saya, Cik Mazlan, pening kepala saya. Pasal apa tuan? Saya buat HIO, Cik Mazlan. Saya buat loan 21,000.
Bukan kata bisnes tu tak bagus, dia tak mampu nak menjual. Walaupun dia gagal kerana dia, bukan kerana bisnes contohnya, tetapi yang menanggung beban adalah dia, bukan company yang tolong menanggung beban. Berapa panjang dia terpaksa bayar hutang, salah dia lah. Tetapi berapa lama dia menanggung hutang, kadang-kadang sampai mati tak habis kan. Kesusahan ini kalau kita susah seorang-seorang dan dia tidak menyusahkan orang lain, dia tak jadi masalah kan? Tapi kalau susah kita dan dia menyusahkan orang lain, kalau hidup kita menyusahkan orang lain, kan itu satu kecelakaan bagi saya. Okey, bapa biarkan isteri dan anak-anak sentiasa hidup dalam kesusahan, kesempitan, kan bagi saya itu satu kecelakaan. Okey, kita susah dan dia menyusahkan orang lain. Sekarang datang satu peluang yang boleh mengeluarkan orang daripada kesusahan. Bukan setakat menyelamatkan diri orang susah, malahan mungkin keluarga dia kita boleh selamatkan. Jadi bagi saya memang satu kesalahan kalau orang tu membiarkan diri dia susah dan dalam masa yang sama sebab dia akan menyusahkan orang lain. Nak dapatkan satu peluang perniagaan menggunakan produk keperluan dengan modal yang kecil, dengan keperluan tersebut memang kita gunakan setiap bulan. Nak tunggu peluang seperti ini saya rasa sangat payah. Jadi peluang tu bukannya datang selalu, mungkin seumur hidup sekali datang. Dulu masa saya start buat, orang kata oh yang ini mahal, okey, yang ini ada pula yang kata yang ini tak lama, okey. Lepas tu ada yang kata oh tak apalah Cik Mazlan buat dulu, bila dah dapat banyak baru kami nak ikut. Bila dah dapat banyak pun ada yang kata tak apalah, tunggulah tengok Cik Mazlan dapat 5-6 angka dulu. Okey, sebab saya rasa ni tak lama ni nak lingkup. Bila kita dah dapat banyak, nanti sampai 5-6 angka, lain pula ceritanya. Dia kata dulu kenapa lah Cik Mazlan tak paksa saya buat. Orang yang macam ni dia sibuk mencari alasan, dan memang adatlah orang yang mencari alasan ni sampai bila pun tak akan berjaya. Okey, sebab dia tidak mahu mengubah ekonomi keluarga dia, hidup dengan penuh alasan, dan memang layak kalau dia susah kerana itu pilihan dia sendiri. Apabila hidup kita berhutang, dia akan menyebabkan kerisauan di malam hari dan menjadi kehinaan di siang hari. Sebab itu kami beritahu satu peluang perniagaan ini yang modalnya tak besar. Mr. Nelson kata tak payah puluh-puluh ribu, RM90 sahaja. Kalau buat, dia jadi duit. Dia buat dia jadi duit. Jadi bahagian cuba try test ni dah dilakukan. Dah orang dah buat, dah study. Banyak tuan-tuan duit dia. Tak masuk akal. Kalau saya ni tak tahu dah berpuluh ribu setiap bulan. Okey. Dulu jual sayur, sekarang tinggal sayur. Naik motor kunjung pakar, kosong punya motor. Dia nak risau apa? Tak kira duit minyak naik ke, kerajaan nak naikkan duit minyak ke apa, orang sibuk GST, dia pun promote juga GST. Weh, saya cakap promote GST, dia promote GST guna singkat tol Excel ni. Untuk dapat income tu saya dah sangat puas hati kan. Jadi perjuangan yang saya nak buat ni, saya nak tengok ramai orang yang dapat apa yang saya dapat. Okey, lagi ramai yang dapat, lagi seronok. Okay. Sebab ramai orang boleh keluar daripada masalah kewangan, lagi ramai orang boleh rasa nikmat yang Tuhan bagi, lagi bila mereka tidak kesempitan, maksudnya ramai manusia yang tak terabai. Kewangannya seorang tu dia dah selesai masalah kewangan. Bukan dia seorang, dia sebenarnya selesai masalah kewangan, dia dan keluarga. Jadi benda ni kalau dapat kita bantu lebih ramai orang, maksudnya mungkin juga jenayah mungkin akan berkurang.
Sebab kita pernah dengar cerita orang mencuri hanya disebabkan nak beli susu untuk anak. Okey. Kalau kita jumpa sesuatu yang boleh bantu kehidupan kita, mengapa kita tak nak sebarkan dan bantu orang lain untuk keluar daripada masalah kewangan? Banyak masalah insya-Allah boleh selesai dah. So, ingat benda-benda yang saya pesan tadi tu, jangan buat style MLM, dia akan merugikan kita. Okey. Lepas tu kena pilih. Downline pun kena pilih. Jangan main sapu semua. Okey, takut tersalah pilih. Apabila kita menjaga persahabatan dan kita menceritakan untuk memberi kebaikan pada orang, tak ada masalah tak? Sebab kalau kita ajak orang ada niat nak dapat untung diri sendiri, perbuatan itu busuk dan dia boleh dihidu oleh orang lain. Sebab itu, buat secara beretika, berhemah. Kalau kita betul-betul niat nak tolong orang, orang akan gitu. Orang kalau dia tak suka tu, dia tak suka ketika itu. Mungkin cara penerangan kita belum cukup kuat lagi. Okey, keyakinan kita mungkin tak tinggi lagi. Tapi kalau dah mereka sendiri nampak tuan-tuan punya kehidupan dah berubah, tuan-tuan memang boleh berubah. Dan telah ramai orang dalam Tuan Excel ini hidup mereka berubah, tuan-tuan. Okey, sebenarnya Tun Excel ni masih lagi kita katakan sebagai company yang belum lagi dikenali ramai pada pendapat saya. Ini kerana bila kita bercerita tentang Tun Excel di sekeliling kita, tak berapa ramai lagi orang tahu tentangnya. Tetapi ianya telah pun mendapat populariti setiap bulan kerana kita berjaya mendapatkan lebih ramai orang yang dikenali untuk menjadi Tun Excel disebabkan produk yang kita gunakan itu adalah produk keperluan. Jadi ianya adalah apa yang dikatakan make sense. Okey, maksudnya make sense di sini memang masuk akal untuk kita menjadi